berkaitan dengan pemula, iaitu awalan pengalaman saya sendiri dengan kakak pengalaman diri sendiri dan kakak saya mengalami eczema. Maaf kalau ayat saya tengah langgar sikit, I'll do my best. Bak kata Diamond Ungu, awalan ataupun pemula untuk mengambil 4 kotak lactoberry dengan sambil minum 5 liter air. Ni tahun 2015, waktu tu jerebu yang teruk, kalau anda masih ingat lagi. Okay, sorry, ada masalah teknikal sikit tadi. Okay, pengalaman ini saya dan kakak lalui masa 2015. September, Oktober 2015. Kalau semua masih ingat, waktu tu jerebu yang sangat teruk. Satu Malaysia, kalau tak silap saya, beberapa kali sekolah diarahkan tutup sebab pencemaran udara yang sangat-sangat teruk. Dan waktu tu jugalah saya dengan kakak kena alahan kulit eczema yang teruk. Sampaikan saya sendiri dalam rumah pun saya kena pakai sunscreen. Saya akan share satu gambar. Kalau waktu tu masa sakit tu memang bukan tak terfikir, tak terambil gambar sebab merananya saya. So saya akan share gambar ni. Ni gambar seorang baby. Baby yang VM Alun Safidah bantu rawat. Okey, ini perkongsian saya 2019 dulu. Saya nak share gambar baby ni. Okey. Gambar baby Naufal ni, itulah saya dengan kakak. Cuma macam saya sendiri tak adalah satu muka. Saya kena berperingkat-peringkat. Mula-mula kena bahagian mulut saja, kemudian kena bahagian pipi, kemudian kena bahagian dagu, kemudian kena bahagian kepala. Bukanlah satu muka sekaligus. Baik satu bahagian, timbul pula bahagian lain. Sampai telinga, sampai leher, semua kena. So dalam masa 2 bulan tu memang tak sempat nak baik satu bahagian, dah naik tempat lain. So memang merana, sangat-sangat merana. And of course lah waktu tu pakailah semua Aquasense, makanlah linzi apa semua. Tapi proses baik pulih dia tu lambat. Sangat lambat. Dan memang sakit. Sangat-sangat sakit. Bayangkan waktu ni memang tak tidur. Nak pegang pun sakit. Jadi saya duduk senyap. Malam tu mak pun macam nak bantu pun tak boleh. So saya duduk tak boleh nak buat apa. Sampailah kalau tak silap saya dalam penghujung bulan 9 tu, dah nak masuk Oktober, linzi masa tu saya makan dalam hampir 20 kot Yungkian sehari. So saya tanya Kak Liza, my skin ni masih tak baik. Saya nak keluar waktu tu, saya pakai mask, saya pakai topi yang orang pergi berkebun tu, yang topi besar tu. Saya pakai mask, saya tutup, memang tak bagi kena sunlight lah, walaupun dengan pakai Aquasense sunblock. Just for the protection. And memang tak boleh kena matahari langsung. Sangat-sangat sakit, macam terbakar kulit. So saya tanya Kak Liza, macam mana ni Kak Liza? Dah lebih sebulan, Aina dah makan linzi dah banyak lah. Tapi still very very slow. So first yang Kak Liza tanya, Kak Liza tanya, pembuangan macam mana? Berak macam mana? So Aina pun macam, memang tak best lah. Buang setiap hari tapi tak berapa best. So dia kata, okay, cuba ambil 4 kotak lactoberry. Saya macam, 4 kotak banyaknya. Ambil 4 kotak. Sebab Kak Liza dah pernah attend meeting. Salah seorang pengedar Shuangho yang Cina share di masalah eczema yang teruk. Dia ambil 4 kotak lactoberry sehari. So saya cakap, okay, I will try lah. Dan akan cuba. Berapa lama Kak Liza kata sampai boleh buang best lah, sampai boleh buang banyak. So lepas tu Kak Liza sambung, pengedar ni ambil 5 liter air. Bila saya dengar tu, cakap, 5 liter air? Sebelum tu saya hanya minum paling banyak lah sehari dalam 3 liter kot. So bila nak kena minum 5 liter tu macam, ya Allah, macam mana So saya cakap, memang dia minum 5 liter ke? 5 liter. 4 kotak lactoberry, 5 liter air. So saya cakap, okey lah, saya cubalah Kak Liza. Sebab dah sakit kan, merana tak. Macam sakit macam baby Naufal ni,
tak baik-baik. So I did that lah, saya buat lah. Hari pertama tak ada apa-apa sangat. Hari kedua tak ada apa-apa. Hari ketiga tak ada apa-apa. So hari keempat tu pagi, saya dah niat dah dalam hati. Kalau hari ni tak membuang, tak best juga, nak kena contact Kak Liza lah. So petang tu, lepas 4 hari, ambil 4 kotak lactoberry sehari dengan 5 liter air sehari. Hari keempat belah petang, barulah saya boleh membuang dengan banyak dan busuk. Dan memang rasa dekat bahagian muka yang terbakar, yang sakit ni, rasa macam mana nak cakap? Dia rasa macam lega tau. Saya tak boleh nak explain macam ni, tapi memang rasa lega. Dan bila saya beritahu kat mak dengan kakak macam, oh ya ke? Tapi kena minum 5 liter air. So saya teruskan ambil 4 kotak tu. And memang within dalam masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam masa 2 minggu. Kurang dari 2 minggu lah. Tak sampai 2 minggu, ni yang macam Bibi Naufa ni mula-mula beransur makin baik. Okay, saya akan tunjuk gambar Bibi Naufa. Dalam ni tak ada kot. Dia masa merah ni kira macam tengah inflame betul-betul lah kan. Tapi masa dia nak baik pulih setengah, baru setengah jalan proses, halfway through, kulit ni kan dia akan jadi macam kulit kayu tau. Dia macam hitam, lepas tu tebal. Masa ni lah saya dan kakak, okey lah, bila basahkan sikit kulit tu, pelan-pelan, sebab kita tahu ni kulit yang dah mati kan. So kami akan pelan-pelan basahkan guna toner semua. Bukanlah kupaskan dia, tapi sort of like bagi dia cepat sikit lah jatuh kan. But memang 4 kotak lactoberry sehari dengan 5 liter air. Padahal sebelum tu setakat makan lactoberry je, tapi air tak cukup. So masa dah lalui tu, that was 2015 dalam bulan Oktober kan. So sejak daripada tu sehingga ke hari ni, setiap kali kami kena alahan eczema yang teruk, cepat-cepat okay, lactoberry kena on and air memang kena cukup. Daripada 2015 ni sampai bulan Julai 2021, saya memang teruskan ambil 5 liter sehari. Sebab lepas saya kena eczema yang teruk 2015 tu, saya perasan kalau air saya kurang, pengambilan air saya sehari kurang daripada 5 liter, memang rasa badan tak cukup air, dehydrated. Daripada bibir saya akan mula kering, kemudian akan merekah. Lepas tu saya akan mula rasa macam pening-pening, rasa penat. So daripada situ, kita dah belajar kan ilmu kesihatan, tanda-tanda badan tak cukup air macam mana. So saya mula peka lah, kalau tak cukup air je, okay, mula dah nak start pening, bibir dah kering. So cepat-cepatlah tambah. Dan orang selalu tanya, macam mana saya boleh usahakan untuk minum sampai 5 liter sehari? Waktu tu sebab desperate, so minum aje lah, tak fikir dah nak telan, tak fikir dari segi macam mana nak strategi nak minum supaya boleh continue. Saya tak fikir macam tu. Saya lebih kepada saya nak cepat baik. Itu je matlamat utama saya. Dan saya tahu ramai nak minum air cukup sangat-sangat susah. Saya dah ada bagi tip masa sesi ngap ngopi ngetih sebelum ni, pasal macam mana kita nak usahakan tambah pengambilan air sehari, minum sikit-sikit kan, dan bahagikan kepada beberapa jam waktu kita berjaga. Itu satu. And lagi satu, saya selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya selalu dapat feedback, orang komen, kata, terutama adik-adik angkat saya. Saya ada ramai adik-adik angkat. Diorang umur hampir 20 tahun lebih muda dari saya, awal 20-an lagi. So diorang masa diorang tengah belajar tu pun diorang selalu komen, kenapa ya kak, why is it you and kakak saya Mahira, why is it you and Kak Mahira, you look so young for your age. You're in your, masa tu first kenal diorang dah 30-an lah, kami dah lewat 30-an macam tu lah kan. So dia komen, you don't look your age, nampak muda. And saya cakap macam ni, senang je, air kena cukup. Ramai yang macam, ya ke, betul ke, boleh percaya ke, macam tak percaya kan. Betul, air kena cukup, itu nombor 1. You cukup air, you akan perasan kulit you lambat nak berkedut. Sebab imagine kalau badan kita cukup air,
kulit tak mudah kering, and then kita pun dari segi feedback daripada downline saya yang ikut ikut pesanan saya untuk cukupkan keperluan air seharian, diorang komen, dia kata betul lah Aina, the moment kita ubah dengan menambah pengambilan air sehari sahaja, itu saja ditukar, berbeza. Badan rasa ringan, and then tak adalah rasa penat sangat. Lepas tu kulit tak kering. So sehingga ke hari ini, the last time saya naik Grab, 2 bulan lepas kot yang naik Grab yang lama kan, sempat nak berborak-borak dengan driver. Lelaki, driver Grab Cina, umur lewat 60-an, 68 kalau tak silap. Dia ada anak 26 tahun. So dia tanya saya, you umur berapa ah? So saya cakap lah, oh saya sudah tua. Ya ke tua? I tengok you muda lagi. So saya, macam mana you nampak saya bernikap waktu tu? So saya turunkan sikit muka supaya nampak hidung, setakat hidung kan. So saya kata, wah you muda ah? You umur berapa? Saya cakap, saya sudah 44. Kata, hah? Masa tu 43. Ya kah? Taklah. You bukan 43 lah. I tengok you macam tua sikit dari anak I. Mungkin 28, 29. Saya macam, taklah, saya dah 43 tahun tau tu. Ya kah? You nampak muda. Dan kebanyakan yang saya naik Grab, memang sama ada pemandu Grab Cina ke, India ke, Melayu ke, semua komen, you tak nampak usia you. Betul ke kak? Kak dah 40-an? Ya, saya dah 40-an. And Alhamdulillah, this the things lah. Dengan pengambilan air yang cukup, dengan saya dah start ambil Lindsay dari 2003, sudah 20 tahun lebih kan. It helps a lot bila kita start jaga daripada muda. Taklah kata ambil Lindsay, ubah cara habit hidup sihat ni terus tak tua. Kita masih lagi tua, cuma lambatlah sikit, insyaAllah. So itulah saya nak share pasal awalan saya dari segi eczema. Ambil 4 kotak lactoberry berserta dengan produk-produk lain. Ada beza kalau usus kita tak bagus bila kita lalui masalah krisis kesihatan, usus tak bagus, dia akan efek kita punya jangka masa rawatan dan keberkesanan rawatan. Kalau nak cepat, nak berkesan, make sure usus bagus. Salah satu cara set perut, lagi satu cara adalah lactoberry, dan yang lagi penting, air kena cukup. Okay, so saya nak stop sharing. Kejap ya. Okay. Saya punya topik yang kedua, is Zarif here? Zarif, are you here? Zarif dah ada. Zarif? Ya kak, ada. Dengar tak? Hello? Dengar. Hello? Dengar saya. Dengar. Zarif? Dengar ke tak kak? Okay, dengar. Sorry, saya dekat luar rumah ni. Oh, okay. Alright, would you like to share pasal take charge parents punya buku, ataupun nak share pasal Insane Saling punya notes? Okay. Hello? Do you want me to share screen tak? Boleh dengar? Tak boleh. Hello, Zarif? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, actually saya Muhammad Zarif Abdul Hamid, pengguna Chuang Ho, saya rasa sejak berkahwin lah, tahun 2010. Tahun 2010 dah start guna produk Okay. Kan lagi awal lah tapi tak konsisten. Start konsisten guna I think 2010 lah sejak berkahwin. Okay. So dia tak ada buka video lah sebab apa lampu jalan. It's okay, tak apa. It's okay. So Kak Aina last time minta saya pergi kelas NLP dengan Tuan Rizal. So saya juga baca buku yang ditulis oleh isteri beliau, Puan Ayah. Okay. Apa nama buku tu?
take charge parents lah. Okay. Some of the distributor dah ada buku tu, and some ada yang dah beli, dan ada juga yang dapat Rizal bagi as hadiah masa summit NLP hari tu. So okay, what are the things you want to share actually? Up to you. Nak share pasal buku dulu ke, or you nak share pasal your notes berkaitan dengan insane selling punya workshop tu? Okay. Sorry, kena off video. Ina dah tak berapa boleh nak nafas. Okay. Hello? Sekejap, okay, saya nak share. Sorry, you can Ya? no, your voice putus-putus lah, tak berapa dengar. Tak berapa dengar ni kot, apa, internet. Dah dengar ke sekarang? Okay, better, much better. Okay, actually saya nak bercerita pasal kita punya, yang saya pergi kelas NLP last time. So banyaknya empowering pasal sales. Sekejap saya sebenarnya nak buka ni. Hello Zarif, tak berapa dengar lah. Tak apa dengar ya, Allah Akbar. Sekarang dah okey ke? Okay, better, much better. Hello, much better, ya. Okey, gerak je dalam kereta. Okay, so masa kelas NLP last time, so ada 5 faktor lah untuk kita nak buat insane selling skills. Okay, Zarif, would it be okay kalau Kak Aina share your notes tu? And then so that orang pun boleh, sebab your voice kadang-kadang ada, kadang-kadang dia break up sikit. So would that be okay with you kalau Kak Aina share and then everybody can go through sekali? So lebih jelas, okay? Alright, okay, kejap ya. Hold on. Kejap ya. But okay, kejap. Mana? Sorry ya semua. Banyak perubahan yang perlu dilakukan. Sana. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasanya pada 21 Januari juga. Alright, dah jumpa. Kejap ya, nak kena forward to my mak punya phone. Hold on. Okay. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nampak ke semua? Saya nampak dengan jelas. Okay. Alright. Okay, you wanna go through? Silakan. Ya, ada 5 faktor utama lah kita nak buat insane selling skills ni. Number 1 is niat. Second is baca. Third padan. 4 pasar and 5 is jual. So di niat ni saya rasa ni semua dah betul lah. Kita kena niat apa-apa benda kena amal dengan niat. Segala benda yang kita nak buat, kena dengan niat yang betul. So tak kisahlah daripada segi jualan ke ataupun daripada segi hubungan ke apa ke, semua niat kita kena betul lah. Itu yang diterapkan pada tuan Rizal. And then yang kedua, Sorry, I can barely hear you. Hello. Boleh dengar tapi dia putus-putus. Allah. Okay. Alright. Okay, tak apa. I guess what I can do for today, walaupun niat Zarif nak share, it's okay, but you already dah bantu kami dari segi nota. Zarif, okay. Let me cerita sedikit background. Zarif attend insane. Hello? Okay. Zarif attend insane selling skill workshop yang dianjurkan oleh Rizal.
And basically apa yang kita belajar dekat NLP Summit tu, Rizal ikut yang Aina faham lah apa yang nota yang Zarif share ni, Rizal padatkan dalam masa 2 jam. Is it 2 jam Zarif? 2 ke 3 jam the whole workshop? Zarif? Iya, 2 jam setengah lah ya. 2 jam setengah kan? Dia memang betul-betul padat lah. And literally apa yang kita belajar masa NLP tu dirumuskan oleh Zarif ni dengan nota dia ni. Kita first, niat kita apa-apa Rizal tekankan, niat kita kena betul. Kalau niat macam kita dalam Syonghor pun, itulah asas kita kan. Apa-apa niat kita nak bantu orang, bukan niat kita nak menjual. So pastikan daripada awal dan senantiasa kita perlu ingatkan diri bahawa okay, hari ni nak berkongsi dengan orang, nak buat prospecting, kena make sure okay, kita just nak berkongsi je, kita nak sampaikan je maklumat kan, nak sampaikan maklumat kepada orang, and then kena jelas apa matlamat kita. So Rizal again dia share macam mana nak baca, nak observe, nak perhatikan orang menggunakan pergerakan mata selama kita bersembang. Salam mesra kan, kita belajar pasal salam mesra. So Rizal bagikan kumpulan prospek tu kepada 4. Kuat mata, kuat telinga, kuat sentuh, kuat suara hati kan. So this is Zarif. Okay, apa yang Zarif faham pasal orang kuat mata tu macam mana? Dia contoh-contoh yang Rizal bagi tu. Can you share with us or not? Okay, boleh dengar tu suara saya? Boleh dengar. Okay, untuk orang yang kuat mata, mereka ni dia lebih suka tengok kita eye to eye. Kalau cakap tu memang kena tengok mata dia. Apa nama? Okay. Eye contact. Okay. Very important step. And then dia nak kita pun apa ni, eye contact tu satu, and then dia ni kalau misal kata buat satu perkara, especially kalau tengok movie lah, dia tak perlu tengok sampai habis. Dia boleh tengok awal, tengah dan akhir, dia boleh dapat rumusan daripada apa intisipasi yang kita cuba terangkan. Okay. Dan dia nakkan orang beri perhatian melalui mata lah kepada dia. So kalau bercakap dengan orang kuat mata, kita kena sentiasa ada kontak dengan dia dan selalu kena tengok dia. Maknanya kita the whole body kita kena menghala kepada dia. Full attention lah kira. Especially on visual lah. Okay. Dia suka mendengar pandangan kita apabila kita tengok dia. Macam kata dah, dia kata macam mana pakaian saya pada hari ini. Dia nak kita tengok baru kita cakap. Kalau misal kata tengok phone ke apa sambil kita jawab, dia tak puas lah, dia kurang. Dia terasa lah. Okay. Alright. Okay. So kalau dia lah, kuat mata. Okay, tu orang kuat mata, dia everything semuanya visual. Kena ada eye contact, itu sangat-sangat penting. Okay. So kalau orang kuat telinga pula macam mana Telinga ni dia suka mendengar. Dia suka every detail daripada segi audio lah. Kalau orang bercakap, dia memang akan dengar. Dia mungkin tak tengok. Dia kurang sikit daripada penglihatan. Mungkin sambil orang bercakap dengan dia boleh main phone apa semua, tapi dia mendengar. Dia dapat input apa yang cuba disampaikan. Saya lebih kepada orang ni lah, orang audio ni lah. Kita tak tengok banyak tapi kita suka dengar. You sendiri is orang kuat telinga. Jenis you don't have you tak perlu orang ada eye contact, but as long as orang tu terus bercakap, you boleh pay attention dengan apa yang dia nak cakapkan, betul? Okay, menarik. Okay, kalau orang kuat sentuh, okay, you can share more about your characteristic macam mana. So maknanya sambil you, kalau orang cakap dengan you tengah main phone tu, tak bermakna you tak pay attention, betul? Ya, betul. Cuma kalau misalnya kata penceritaan tu, orang kuat visual ni dia kena dengar A, B, C betul sampai habis baru dia faham. Dia kena dia kena ikut A, B, C, D satu-satu lah. Dan kalau misalnya kata ini mungkin saya beri kelemahan jugalah, kalau misalnya kata membaca tu kadang-kadang kalau kita dah baca dan lost contact, dia akan reverse balik.
kena baca bagi nak kena dapat balik clue. Okay, right. Thank you. Okay. Okay. Kalau orang yang seterusnya is orang apa ni kinestetik ni, dia memang kena ada daya sentuhan. Kejap. Apa? Orang kinestetik? Kuat sentuh. Oh, kinestetik sentuh. Okay. Sorry, agak technical sangat. Tak faham. Okay, orang kuat sentuh adalah orang kinestetik. Okay. So, orang kinestetik ni macam mana pula dia punya karakteristik dia untuk kita faham? Kalau yang saya faham untuk orang kuat sentuh ni macam anak lelaki saya lah, Imran. Okay. Dia suka kena belai. Animal sekarang ni kadang-kadang dia nak berdukung. Tu kalau on anak saya lah. Kalau orang lain, kalau kita bersembang dengan kita punya rakan-rakan ke ataupun kita punya klien, kita pun tepuk bahu dia ke. Kena sentiasa ada sentuhan lah. Okay, the touch is there. Kena ada physical contact I see. Kalau dia on gender apa semua tu kita kena hati-hati kat situ lah. Dan sentuhan tu jangan kena sentuhan yang general. General, okay. So maknanya kalau orang yang kinestetik, orang yang kuat sentuh ni, dia punya pengikat dia ataupun salah mesra dia adalah melalui sentuhan fizikal. Compare dengan orang kuat mata, orang kuat telinga, itu yang buatkan dia senang dengan kita lah. Ya, betul. Kalau macam kata baca mata, last time dia banyak tunduk, sama dia tengok ke bawah. Kalau macam kata kita sembang, kita banyak aktiviti dan buat itu hari, kena seorang tu bercakap, tapi seorang lagi tu kena tengok mana pergerakan mata dia. Memang pergerakan mata dia banyak memandang ke bawah. Tapi dua bawah tu ada dua. Satu bawah ke jantung, satu lagi bawah bukan ke jantung lah. Maknanya satu bawah ke jantung, maknanya ke bawah ke kiri, belah kiri menghala ke kiri. Pandangan mata dia. Satu lagi ke arah ke kanan. Okay. Alright. Okay. So yang terakhir kuat suara hati So kalau orang kuat suara hati ni macam mana? Dia boleh kata dia suka bercakap dengan diri dia sendiri. Bercakap dengan diri sendiri? Okay. Dengan suara hati dia. Dia macam mana nak cakap macam ni Memang dia banyak dia conversation ni dia bercakap dengan diri dia sendiri. Kalau maknanya kalau Tuan Rizal bercerita tu, dia tanya diri dia sendiri dan dia tunggu dia akan dapat jawapan pada diri dia sendiri je. Macam dia talk tu within diri dia sendirilah. All this conversation untuk orang yang kuat suara hati ni, it's internal, dalam hati. Perbualan tu antara dia dan dengan diri dia sendiri dalam hati. Ya, betul. Dia macam kalau misalnya kata nak pergi kedai makan lah kan. Contoh orang kuat mata pergi kedai makan tu, dia tengok dia dah pilih lah apa yang ada pada menu tu kan. Okay. Kalau orang kuat suara hati dia akan duduk penuh menu tu, dia akan tanya diri dia. Makan apa yang ini? Lepas tu diri sendiri jawab. Itu hari dah makan ni lah. Itu hari dah makan ni lah. So dia akan buat keputusan yang ambil masa. Okay. Makan orang order visual, nak order makanan tu dia akan ambil masa sebab dia berbincang dulu. Internally, dalam badan. Dalam diri. So kalau orang tu senyap, kita tengah tunggu jawapan dia senyap. So maknanya kita untuk beri dia ruang untuk berfikir, kita kena tunggulah, kena sama-sama senyap lah maknanya untuk orang yang kuat suara hati ni bila kita berinteraksi dengan mereka. Mungkin boleh poke dia dengan bertanyakan soalan. Apa anda rasa? Apa pendapat anda? Biar dia bagi peluang untuk orang suara hati ni bercakap. Peluang untuk bercakap dia. I see. Okay. So I think that's a lot already dah covered. So yang number 3, padan ni macam mana pula? Padan ni kita nak matching macam mirroring pun ya juga sebenarnya, nak mempadankan klien kita dengan kita. Macam kita nak cari kesamaan. Mula-mula kan kita just scan dia. Kita cari benda yang kesamaan. Persamaan antara kita dengan klien kita, dengan prospek kita tersebut. Ya, betul. Dari segi
Okay, dari segi pergerakan kita pula macam mana? How does padan, konsep Tengoklah padan kalau boleh, ni, kalau how do memang we apply? kita secara selamba kita ikutkan Mhm. apa tindakan dia. Kadang-kadang kalau kita bersembang dengan orang, tiba-tiba dia berpeluk tubuh. So kita pun dengan santai pun kita Kita, ikut cara dia, tapi dia jangan sampai orang tu rasa kita macam nak mocking dia pula lah. okay. So segala pergerakan kita dari segi aspek padan ni, mirroring ni, kita kena buat santai, kita kena buat slow supaya orang tu tak sedar yang kita sebenarnya mengikut pergerakan dia. Is that Ya, okay, okay, betul. okay. Sambil tu Okay. kita kena seni mendengar lah, macam kalau orang bagi feedback ke apa ke, kita macam kena ada macam tu lah, sambil tembak dengan dia. And kadang-kadang kita boleh juga menggunakan balik perkataan yang dia gunakan. Contohnya, saya pernah balik Oh. kita dalam pengenalan ni kan, saya tengok, Uh-uh. duduk pancing dekat mana tu, tu kita macam I mengulangi see. balik. Apa yang dia bagi tahu, apa yang dia share. I Apa dia see. beritahu. Okay. Okay. So, right. Number 4, pasar ni, apa maksud pasar ni? Itulah, kita kena bagi tahu apa yang kita nak boleh pasaran tu, kita kena rangsangkan diri untuk contoh macam Sorry, tak berapa dengar lah. You're breaking up. ada kawan. Hello, dengar ke? Okay, better, much better. Hello? Hello? Okay. Tak dengar ke? Okay dah, dengar. So, topik pasar ni, apa lagi yang okay, you mention kat sini, you note rangsangkan diri. Maknanya, bila kita nak berkomunikasi dengan kita punya prospek, kita kena make sure apa yang kita nak kongsi tu dia boleh guna, kita boleh guna macam mana? Kita boleh attract ke semua deria-deria dia. Is that correct? Maknanya kita kena bagi sesuatu dari segi maklumat, and dia kena nampak, dia kena something yang dia boleh pegang. Is that what it means? Ya, betul kan. Hello? Okay. So, dengar. Okay, kejap Zarif. Just I want to highlight a bit. This is where, bila kita berjumpa dengan prospek, it is macam daripada Aina first start Chuang Ho, even until today, kita ada flip chart 101, sama ada yang kecil yang besar. And then kita kena sentiasa dalam handbag akan ada green tea, akan ada kopi semua ni kan. So, bila nak bercerita tu, the best is nak rangsangkan diri prospek, kita bawa keluar. Kita tunjuk. Kalau dia boleh bau. Kalau macam green tea, boleh rasa, bagi dia rasa. Sama ada rasa dekat kulit ataupun bagi rasa makan. So that's how sistem education Chuang Ho memang dah ajar kita. Jumpa prospek, sebaik-baiknya tunjuklah one on one. Biar dia orang nampak and dia orang boleh pegang. Kalau boleh rasa lagi baguslah. Okay. So, okay, you can continue pasal ni. What else did Rizal share? That you feel that... Apa yang akan terangkan tadi tu, itulah yang dia terangkan mengenai pasar. Okay. Alright. Okay. Okay. Produk ataupun kita bagi saya cuba je tu, misal kata macam yang akak selalu buat kat saya. Kalau misal kata saya datang rumah akak, lepas dulu kan selalu ada ulcer. Terus dia akan bagi green tea, suruh sapu pada ulcer. Sebab dah nampak keperluan di situ. Automatic nak menolong. Niat tu dah automatic. Okay. Alright, okay. Let's continue to number 5. Jual. Macam mana ni? Kalau kita jangan banyak berdebat dari straight to the point. So bila kita kena bagi tahu yang kita dah pasarkan macam-macam kan, kita dah pasar ini apa semua, and then kalau jual tu kita bagi tahu ini produk ni sangat bagus, let's say harga green ni RM19 satu tube. Contoh. Dan lepas tu okey lah, dia akan ada macam-macam soalan lain ada. Kat situlah akan keluar nak buat chunking tu macam kita mengecilkan skop. Dan mungkin kita kata mahal, kalau mahal produk ni bagus apa semua. Produk yang berkualiti, produk yang premium, memang harga dia akan lebih
saya rasa Yes. contoh kalau green tea tu pun harga dah standard dah. Colgate tu pun dah agak mahal dah sekarang. So Betul. kita tukar Right. guna yang biasa pada guna produk ni seperti Stronghold. produk Stronghold. itulah Okay. So itu macam bantu ikut note you ni, bantu klien buat keputusan, kita ubah kerisauan dan ketakutannya kepada keyakinan. Like you said, you terus highlight unique selling point produk Greensy. And again, when you mention pasal Greensy ni multi-purpose, sangat value for money. Kita dah letak dah kita punya produk kita, diri kita dalam minda klien yang this is a premium product, is value for money, is multi-purpose, tak ada dekat pasaran, dengan kita je dia boleh dapat. So this is where kita position ourselves and our product di minda prospek kita. Thank you so much. Masa pun dah 10-14 minit dah. Basically, jap. I think I think I will stop sharing. Thank you for your notes, Arif. Sekejap. Okay, buku tak apa, next bila you balik umrah nanti, insyaAllah moga dapat umrah yang mabrur. But at the same time, sebelum tu ada nak minta semua yang hadir malam ni nak sama-sama bantu tolong doakan kawan sekolah Haina yang dah lebih 20 tahun yang tak jumpa. Mak dia sekarang kat ICU. Moga Allah berikan kesembuhan pada dia, berikan yang terbaik buat kawan Haina dengan mak dia dan keluarga. InsyaAllah. I think dah 10 suku. Sampai sini saja kot. InsyaAllah ada peluang. Maaf, hari ni agak kelang kelibut sikit masalah teknikal. But kalau ada apa-apa soalan, nak tanya ataupun nak bagi input, dialu-alukan. Okay, kalau tak ada soalan, Ana just nak share sikit. I'm gonna share screen balik the poster. Sebab I realise Ana tak share pun pasal, walaupun Ana dah cerita sikit tadi pasal air kan, kepentingan air tadi. But tak apa, saya share. Okay, kepentingan air kan. Okay. Ana dah ada share pasal health air ni, awet muda. Okay. Dengan my downline apa semua. Saya dah share. Sorry. Okay, tak apa. Alright, kakak Aina akan share the poster. Basically, Aina ada share, tadi dah cerita pasal kepentingan air, bantu for my eczema. And then dia bantu dari segi secara keseluruhan kesihatan awet muda. And orang yang ada masalah sembelit, ramai ni lately I've been getting, dia kata kalau dia tak minum air, macam mana Aina makan nasi? Makan je, tak ada masalah. Aina buat makan, Alhamdulillah tak ada masalah. This is where nak minum 5 liter tu, janganlah minum sekaligus 1 liter dalam masa sekali duduk. Yang Aina kongsikan sesi pertama ngap ngopi ngetih tu, daripada kita awal bangun, pagi, subuh kan, daripada pukul 6 tu sampai kita tidur katakanlah 10 malam, itu dah 16 jam kan. So perlu minum 5 liter. So apa yang Aina akan cadangkan pesan pada downline dan untuk diri sendiri juga, dalam masa 16 jam tu, bahagikan 5 liter tu. So setiap 1 jam tu kita dah tahu dah berapa jumlah air yang perlu minum. Selalu kalau kita minum set perut, at least 300 ml ke setengah liter air kan. Lepas tu kita akan tambah air, nak bagi air nak apa, I tak tahu perkataan bahasa Melayu standard apa, tapi orang Kelantan panggil lenggang. Kira nak bilas gelas kan, lepas tu habiskan minuman. So daripada kita bangun lepas subuh sampai kita tidur, kita bahagikan terus. Abang Muhtar masa sesi shiatsu, dia kata ramai orang ada masalah
ada masalah. Dia jadi lupa nak minum ataupun tak cukup sebab bila dah haga, dia buat satu tabiat, nanti dululah. Ni memang betul. So pada Aina, kalau kita ni jenis macam tu, kejap-kejap, nanti dulu, lala tak minum, lepas tu keadaan bertambah teruk, pastikan ada botol air di depan kita. Okay, pastikan ada botol air. Ni 1 liter kan. Pastikan satu botol air ni sentiasa ada di depan kita. So maknanya katakan kita target kita dalam masa 2 jam, kita nak habiskan 1 liter. Habiskanlah 1 liter tu dalam masa 2 jam. So maknanya dalam 1 jam tu, kita kena habiskan sekurang-kurangnya setengah liter. So bila rasa je tekak haus, terus minum. Minum bukan minum setengah cawan, kita minumlah sikit. So by the end, bila kita buat habit, by the end of 1 jam tu, atau bila dah penghujung 2 jam tu, kalau kita tak habis, minumlah lebih sikit, cepat-cepat. Dan Aina ramai, my downline yang ada masalah kurang air, minggu pertama tu diorang struggle nak minum. Sebab kita Aina macam tadi soalan cakap pasal macam mana nak makan nasi kan, dah kenyang kan. So kebanyakan daripada mereka, apa yang diorang buat, daripada bangun subuh tu sampai tengah hari, sampai pukul 12, diorang akan ikhtiar habiskan sekurang-kurangnya 2 liter. So daripada 6 sampai 12 dan 6 jam kan, nak habiskan 2 liter je. So maknanya 1 liter tu hanya perlu habiskan dalam masa 3 jam. So maknanya dalam 1 jam tu 1 mark je kot nak habiskan. So bila kita kecilkan kita punya target nak kena habiskan setiap jam tu, dia tak terlalu berat sangatlah. Kalau rasa macam setengah jam sebelum makan adalah seeloknya minum air setengah jam sebelum makan kan. So setengah jam sebelum makan tu make sure lah habiskan air yang diperlukan pada ketika itu. So far tak ada lagi orang komen atau bagi feedback kata minum air sebanyak itu kenyang tak makan nasi. Tak ada lagi. Yang selalu komen kata susah lah nak minum, tapi bila diorang dah mula start buat amalan, Aina ada tau pesakit buah pinggang. Dia doktor dah bagi tahu dia dah calon dialisis. Adik dia, pakcik Aina, adik dia sendiri meninggal 10 tahun pesakit dialisis. So bila doktor sebut dialisis je, terus dia takut lah. Dia kata dia tak nak. So memang dia datang serah dirilah nak makan produk. So dia ada masalah prostat juga. And selalu kalau orang ada masalah buah pinggang, ada prostat, doktor akan cakap jangan minum air kan. Kena catur air lah. So pakcik Aina ni, dia nak minum 1,5 liter sehari pun sangat-sangat susah. So Aina di awal, sebelum dia start tu, Aina luangkan masa 2 jam video call. Aina nak bagi dia faham tu betul. And then at the end of it, Aina cakap, macam ni uncle, Aina insyaAllah nak bantu uncle. Tapi pada waktu yang sama, uncle sendiri kena beri komitmen. Maknanya Aina bantu uncle, uncle pun kena sama-sama bantu Aina supaya lebih mudah Aina nak bantu. So I ask daripada awal, kalau uncle nak Aina bantu, uncle kena commit. Maknanya setiap pesanan dan cadangan Aina, uncle kena buat. Kalau uncle daripada awal ni, uncle tak boleh nak bagi komitmen, then Aina minta maaf lah, Aina tak boleh nak bantu. Sebab Aina sendiri pun bukannya sihat sangat kan. So dia kata, okay Aina, uncle nak, uncle akan ikut. Dan dia memang ikut. Daripada 1,5 liter sehari punya susah, within 1 week, dia ikhtiar. Ikutlah yang mana tips Aina bagi tu, minum sikit kan. Within 1 week, dia boleh capai 3 liter. Ada masalah prostat kan. So Aina cakap kat dia, uncle, macam manalah uncle tak sakit dan susah nak kencing, kalau yang masuk pun sikit, tak cukup. So macam mana nak keluar kan. So the moment dia start minum 3 liter ke atas, dan dia boleh masukkan lucun dalam minuman harian dia, dan dia tambah daripada 3 liter, I think within 1 month tu, 1 bulan tu, daripada 3 liter, dia boleh minum 5 liter sehari. Dia akan minum lucun 2 ke 3 liter sehari, lepas tu dicampur yang lain-lain lagi 2 liter macam tu, siap perut lah, kopi lah, apa-apalah yang lain-lain. So dia bayangkan daripada 1.5 liter, susah nak minum. Tapi sebab nak baik pulih, dia boleh naik 3, dia boleh naik 5. And memang dia kata beza Aina, lepas dia mula amalkan 3 liter tu tak sangat dari segi masalah prostat dia, masih lagi susah, tapi dia kata lebih banyak. Tapi bila the moment dia minum sampai 5 liter sehari, ya Allah, dia kata Aina,
puas hati Aina memang banyak, laju dan dia rasa beza. Kalau dia kurang je air, memang akan jadi masalah prostat seperti dulu. So this is where, kalau orang ada masalah prostat, orang ada masalah bawah pinggang, first Aina akan cakap, cukupkan air. Buat sikit-sikit. Kalau rasa beban nak minum 3 liter terus, okey sekarang 1.5 liter, okey daripada esok. Daripada esok, start minum 1.8 liter. Maknanya tambah lagi 300 ml. So macam mana nak tambah? Kalau dulu setiap kali minum 1 cawan je, sekarang tambah 1 cawan lebih sikit. Setiap kali minum. So this is where macam mana nak mudahkan kita minum, kita kecikkan. Maknanya kita bahagikan berapa jam kita berjaga tu, bahagikan. 1 jam berapa liter nak minum, berapa ml nak minum, berapa ml nak minum. So kalau nak ikut gelas pun boleh. Maknanya dalam masa sejam tu you kena habiskan 1 gelas ni. Minumlah sikit-sikit. Kalau boleh minum sekali 1 gelas boleh habiskan, habiskan. Kalau rasa susah, minum sikit-sikit. Kita ada banyak masa tau, 16 jam. Takkanlah tak boleh, insya-Allah boleh, boleh. Yang Pakcik Aina tu dia buat masa umur 68 tahun. Boleh je. InsyaAllah. Dan kebanyakan yang buat ni, dia akan pastikan lepas pukul 12 sebelum makan tengah hari tu, dia akan habiskan sekurang-kurangnya 2 liter. So belah petang tu dia kata okey lah, kalau boleh tambah 1 ke 2 liter lagi pun kira macam okey lah, dah cukup dah lah. So lagi satu, basically yang mana Aina share pasal orang ada masalah migraine, sembelit, masalah buasir, prostat, chronic illness, dan orang yang ada masalah sakit saraf. Dengan hanya menambahkan keperluan air seharian. Air tak semestinya, Aina dah share dulu last session, air tak semestinya air kosong. Rucun kita boleh tambah nak bagi sedap. Buat bubuh buah ke, bubuh madu ke, bubuh lemon ke. Asalkan cecair. Kalau tak suka nak minum, makanlah makanan yang bersup. Makanlah makanan yang berkuah. Ambillah buah-buah yang high content of water. Kandungan air yang banyak. Tembikai, oren, semua yang juicy fruits ni. Itu juga cecair. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, sampai di sini saja perkongsian Aina. Dah 10.25. Sekali lagi mohon maaf atas segala agak tak berapa tu sangat tadi hari ini. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Segala yang baik semua daripada Allah, yang tak berapa, yang tak elok semua daripada saya dan pihak kumpulan Ngap Ngopi Ngeteh. InsyaAllah ada rezeki akan ada next session, different topic. So kalau tak ada apa-apa soalan, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih, jaga diri. Stay safe, stay happy, stay healthy, keep sane. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay.